Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita nak menceritakan tentang teori pelaziman operan yang diasaskan oleh B.F. Skinner. Siapa B.F. Skinner ni? B.F. Skinner ni dia merupakan profesor dalam bidang psikologi daripada University of Harvard. Dan dia ni juga adalah salah seorang pelopor ataupun orang yang sangat mendokonglah teori tingkah laku ataupun teori behaviorism selain daripada John Watson dan Ivan Pavlov. B.F. Skinner ni dia ada mengkaji teori-teori behaviorism oleh ahli-ahli psikologi yang lain. B.F. Skinner ni dia mendapati bahawa ahli-ahli psikologi yang lain ni berpendapat yang manusia atau seseorang manusia ataupun individu ni tak dapat untuk mengawal tingkah laku sendiri. Jadi menurut pemerhatian B.F. Skinner pula, B.F. Skinner ni dia berpendapat yang manusia ataupun individu ni boleh mengawal tingkah laku sendiri. Jadi untuk nak membuktikan dia punya hipotesis ni, B.F. Skinner ni dia menjalankan satu eksperimen, yang mana eksperimen ni ialah dinamakan Skinner Box ataupun kotak Skinner. Eksperimen Skinner Box ni dijalankan ke atas tikus. Sebab apa? Sebab beliau berpendapat bahawa setiap konsep daripada tingkah laku tikus ini boleh diaplikasikan ke atas manusia. Jadi macam mana eksperimen itu dijalankan? B.F. Skinner ni telah mereka bentuk satu kotak, yang mana dalam kotak tu ada satu tuas ataupun lever ataupun kita panggil satu alat untuk menekan, dan alat itu dia disambungkan dengan satu food dispenser, yang mana bila alat itu ditekan, makanan akan keluar daripada food dispenser itu. Seterusnya B.F. Skinner ni dia telah meletakkan satu ekor tikus yang dalam keadaan lapar dalam kotak tu. Jadi macam mana kalau tikus yang lapar ni punya gaya? Tikus tu dia akan munda-manda, lari kulu-kile ke sana ke sini, panjat sana panjat sini, dan sampailah tikus itu dia bila panjat tu dia tengah cari, sebab dia tengah lapar, dia nak cari makanan. Jadi tikus itu dia bila dalam proses dia berjalan berlari tu, dia tertekan lever tu dan tiba-tiba makanan keluar. Proses tu berulang, tekan makanan keluar. Jadi tikus tu pun dia dapat tahu yang mana bila dia tekan benda tu, makanan akan keluar. Jadi tikus tu pun dah tahulah macam mana cara untuk mendapatkan makanan. Lepas tu B.F. Skinner ni dia keluarkan tikus tadi tu daripada kotak. Lama lepas tu baru dia masukkan balik. Lepas tu tikus tu dia dah terus pergi dekat level tu, tekan dan makanan keluar. Dia dah tahu dah kat mana nak ambil makanan. Lepas tu eksperimen kedua ni B.F. Skinner dia putuskan hubungan lever tu dengan food dispenser tu. Jadi dia pun masukkanlah tikus yang sama. Tikus tu kan tadi dah tahu, dia teruslah pergi dekat makanan tu. Dia pergi dekat lever tu, dia tekan tapi tak keluar apa makanan. Tekan tak keluar apa makanan. Akhirnya tikus tu pun dah tak tekan dah benda tu, sebab dia tahu bila tekan makanan tak keluar pun. Jadi kat situ telah membuktikanlah bahawa manusia ni dia tingkah laku dia boleh dibentuk melalui peneguhan. Peneguhan ni boleh membentuk sesuatu tingkah laku manusia. Peneguhan tu apa? Peneguhan nanti dia akan dibentangkan oleh Mardati. Mardati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardati binti Mazlan yang akan menyambung slide seterusnya, iaitu tentang peneguhan positif dan peneguhan negatif. Kita pergi dahulu kepada peneguhan. Apa itu peneguhan? Peneguhan adalah perkara yang kita lakukan untuk menggalakkan sesuatu perkara itu diulangi semula. Menurut Rachelin, pada tahun 1991, pengukuhan ini diberikan pertamanya untuk memuaskan kehendak individu itu sendiri, dan yang keduanya adalah untuk mengurangkan tekanan dan merangsang otak itu sendiri. Seterusnya kita pergi kepada peneguhan positif. Peneguhan positif tu adalah daripada positif kita nak pergi kepada lagi positif. Maksudnya macam ni. Peneguhan positif itu ialah memberikan sesuatu ganjaran setelah perlakuan itu ditunjukkan. Yang menyebabkan perlakuan itu sendiri diulang lagi, diperkuatkan lagi. Contoh, Ahmad, cikgu suruh buat kerja. Cikgu suruh Ahmad tu buat kerja. Ahmad buat. Bila Ahmad dah siap, dia hantar ke cikgu. Cikgu reward dia bagi stiker. Betul dia very good kan? So bila dia dapat tu, seronok. So daripada siap tu dia nak buat lagi supaya dia dapat stiker yang seterusnya. Clear tak? So peneguhan positif ni adalah kita ajak orang ni, individu ni untuk buat lagi perkara yang sama untuk
untuk mendapatkan something yang dia dapat, positif pun dapat. Okey, kita terus kepada peneguhan negatif. Peneguhan negatif ni adalah daripada negatif kita nak jadikan dia positif. Okey, dia berfungsi sebagai dia menggalakkan dari tingkah laku yang tidak diingini tadi tu untuk menjadi yang positif. Okey, saya bagi contoh. Adam, cikgu suruh buat kerja. Dia tak siap, dia tak nak buat. Okey, dengan dia tak buat tu, cikgu tambah lagi kerja. Bagi tambah lagi kerja dia supaya dia siapkan kerja. Itu kira macam dia punya denda lah. Denda dekat dia sebab dia tak siap kerja kan. So cikgu tambah lagi kerja kat dia. So dengan tambah tu jadi stres. So dengan stres tu dia siapkan kerja supaya cikgu tak tambah lagi kerja kat dia. So sekarang dia dah siapkan kerja. So bila dia siapkan kerja dia pun jadi positif. Okey, itu adalah peneguhan negatif. Okey, kau clear tak? Okey, seterusnya saya akan sambung slide seterusnya saya akan bagi kepada Ilyasha. Thanks, Mar. Seterusnya, prinsip asas pelaziman operan menurut Burhas Frederick Skinner. Yang kedua ialah dendaan ataupun punishment. Apa yang kita faham tentang dendaan? Dendaan ialah apa jua rangsangan yang menyebabkan kebarangkalian suatu gerak balas atau tingkah laku yang terhasil berkurang atau terus dihapuskan. Contohnya, dendaan ini akan memberi kesan yang negatif atau positif. Kesan yang pertama, kesan yang positif. Contohnya, masa saya kecil-kecil dulu, ibu saya memang dah ajarkan adik-beradik untuk pastikan rumah tu bersih sebelum keluar rumah. Contoh, sebelum keluar rumah, pastikan rumah bersih. Rumah disapu, kain dijemur, bersih-bersih. Bilik pun kemas, baru boleh keluar rumah. Tak kisah nak pergi main ke, nak berjalan ke, nak pergi lepak ke, pastikan macam tu. Jadi, pastikan bersih. Jadi, kesan dia, saya akan bersihkan rumah sebelum saya keluar rumah. Jadi, sampai sekarang, kesan yang bagus lah. Maksudnya, sebelum saya keluar rumah, saya akan pastikan rumah saya memang dah bersih. Jadi, kesan dia, rumah dia bersih. Jadi, saya seronok. So, bila balik keluar rumah pun tak kisah. Rumah dah bersih, tak kisah macam tu. Jadi, itu yang positif. Untuk yang negatif, dendaan yang negatif contohnya seperti seorang pelajar datang lambat dan pelajar dan guru disiplin tersebut menegur pelajar dengan cara mengherdik di hadapan ramai. Kesan yang tak baik, pelajar tu akan rasa malu sebab guru tersebut memarahi pelajar di hadapan ramai. Sebab semua orang ada sebab yang tertentu kenapa lambat. Jadi mungkin kerana itu sebab dia sedikit saja, tapi sebabkan dia lambat, hari tu dia dimalukan orang ramai. Jadi kesan yang negatifnya, pelajar tu mungkin akan datang lambat lagi. Yang kedua, dia akan memberontak. Yang ketiga, dia akan terus datang sekolah ataupun dia akan buat kesalahan jenayah penting-penting sekolah atau macam-macam lagi. Jadi sebagai seorang pendidik, kita perlu tahu macam mana cara kita memberi dendaan kepada pelajar. Dendaan yang baik. Dan kita kena ingat, kita tak boleh mendenda pelajar dengan cara kita melepaskan geram ataupun kita tak suka kita denda pelajar, tak boleh. Kita kena ada sebab macam tu. Jadi saya selalu ingat pesan guru saya, kita selalu lupa apa yang kita buat, apa yang kita cakap pada orang, tetapi orang akan ingat apa yang kita buat dan apa yang kita cakap. Jadi sangat bahaya kalau yang tu buruk dan sangat bagus kalau itu baik. Jadi sebagai seorang pendidik, bagilah lessons atau pengajaran yang baik kepada pelajar agar ia akan sentiasa diingati oleh pelajar sampai bila-bila mungkin dia akan jadi saham kepada kita di akhirat kelak. Seterusnya, kawan saya Syahira akan menerangkan prinsip Premack. Okey Syahira, ready? Terima kasih Ili Aisyah. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai prinsip Premack dan pelupusan. Baiklah, prinsip Premack. Konsep utama prinsip Premack adalah mengaitkan aktiviti yang kurang diminati dengan aktiviti yang lebih diminati. Sebagai contoh, Grand Mas Rule iaitu peraturan nenek. Kalau cucu nak main dekat luar, mestilah menghabiskan sayur ini terlebih dahulu. Bermain di luar adalah sesuatu perkara yang diminati, manakala menghabiskan sayur adalah minat yang kurang diminati. Apabila digabungkan akan menjadi prinsip Premack. Baiklah, seterusnya, pelupusan adalah perlakuan yang tidak diberi peneguhan maka akan lupus. Antara langkah-langkah yang boleh diatasi pelupusan ini adalah mengenal pasti dahulu perlakuan, kemudian memberi peneguhan. Sebagai contoh, sesuatu kemahiran atau teknik yang dipelajari hendaklah diberi peneguhan secara berkala ataupun berterusan supaya kemahiran atau teknik yang dipelajari itu lebih kukuh dan dapat dikekalkan. Itu sahaja daripada saya. Ingat, pertama prinsip Premack, yang kedua adalah pelupusan. Prinsip Premack adalah menggabungkan apa yang kurang diminati dengan perkara yang
lebih diminati. Kemudian yang kedua adalah pelupusan. Mengenal pasti pelupusan adalah dengan mengenal pasti dahulu perlakuan, kemudian memberi peneguhan. Baiklah, seterusnya saya akan beri kepada Siti Ramizah untuk membentangkan tajuk pendekatan memotivasikan pelajar. Mizah, nah. Okay, thank you, Cher. Sekarang kita akan berpindah kepada tentang pendekatan memotivasikan pelajar. Terdapat 5 pendekatan memotivasikan pelajar. Yang pertama ialah penerangan yang jelas. Yang kedua, meletakkan matlamat. Yang ketiga, penglibatan pelajar. Yang keempat, ganjaran. Dan yang kelima, mengambil berat. Okey, saya akan menerangkan secara ringkas kelima-lima pendekatan ini. Kajian menunjukkan bahawa sebilangan pelajar gagal kerana diorang tak faham apa matlamat dan objektif suatu pelajaran itu diajarkan. Okay, jadi guru perlulah memberitahu kepada pelajar, menerangkan kepada pelajar kenapa suatu subjek dan tugasan itu diberikan. Lepas tu kita briefinglah sikit objektif pembelajaran kita, ataupun kita bagi tahu bagaimana hasil kerja pelajar akan dinilai untuk subjek tersebut. Okey, untuk pendekatan yang kedua adalah meletakkan matlamat. Okey, apa yang dimaksudkan dengan meletakkan matlamat? Iaitu kita meletakkan satu target. Contohnya kita dorong pelajar untuk letakkan target A dalam subjek tersebut. Kalau untuk yang kecil-kecil, contoh kita mendorong pelajar untuk meletakkan target menghabiskan ulang kaji pusat 5 dan pusat 6 dalam masa seminggu. Okey. Seterusnya adalah pendekatan penglibatan pelajar. Okey, seperti kita tahu sekarang pembelajaran abad ke-21 lebih berpusatkan kepada murid. Oleh itu, peranan guru adalah kita perlu memperbanyakkan aktiviti yang melibatkan murid. Contohnya aktiviti perbincangan dalam kumpulan, penyelesaian masalah agar pelajar lebih aktif dan lebih berdaya saing. Okey, yang seterusnya adalah pendekatan ganjaran. Ganjaran ni bukan dalam bentuk benda, bukan dalam bentuk hadiah je, tapi juga dia dalam bentuk penghargaan. Contohnya beri pujian ataupun pelepasan tugasan. Jadi ini semua akan menguatkan motivasi dalaman pelajar tersebut, akan menyuburkan kebaikan dan kelebihan pelajar. Jadi pelajar bila dapat ganjaran macam pujian dan hadiah tu, diorang akan lebih bersemangat untuk membuat yang lebih terbaik. Okay. Dan yang terakhir adalah pendekatan mengambil berat. Okay. Sebagai seorang guru, kita perlu lebih memahami, bukannya menghukum. Okay. Jadi bila kita mengambil berat tu, kita dapat bina jabatan emosi. Lepas tu juga kemesraan antara guru dan pelajar. Okay. Itu saja daripada saya. Dan seterusnya dan yang terakhir, Halimatun akan membuat kesimpulan macam mana teori ini memberi kesan kepada pendidikan. Okay, nah, Kak Matun. Terima kasih. Seterusnya kita masuk kepada apakah implikasi daripada teori BX ini. Okey, yang pertama adalah untuk mengukuhkan kemahiran yang dipelajari, seorang guru ini hendaklah sentiasa berterusan membuat penugahan positif ataupun negatif supaya kemahiran yang dipelajari ini akan sentiasa kekal dan berkesan. Dan yang kedua adalah penugahan positif yang akan membawakan keseronokan dalam kelas berbanding dengan penugahan negatif yang membawa kepada kesakitan. Yang ketiga, ganjaran hendaklah bersesuaian dengan input murid. Dan yang keempat, guru hendaklah berhati-hati di dalam memberikan penugahan negatif kerana murid menganggapnya sebagai hukuman. Dan yang kelima adalah seorang guru boleh membentuk tingkah laku pelajar itu dengan cara sama ada daripada ganjaran, hukuman ataupun memberikan contoh yang baik. Okey, itu saja tentang teori BF Skinner. Bye.